Setakat kuliah 1 dan 2, bahagian 1 dan 2 yang kita dah tengok sebelum ini, kita dah selesai learning outcome pertama, iaitu define the concept B, C dan juga D. Okay, so hari ini kita akan sambung dengan yang seterusnya, iaitu find the conditional probability and independent events. Okay, kalau kita ingat balik itu, ada 4 jenis event yang kita akan lihat. Kita dah selesai munculnya eksklusif dan exhaustive. So hari ini kita akan tengok pula conditional events. Okay, jadi apa makna bagi conditional events? Okay, apa makna bagi conditional events? Okay, when an event happens is considered with the condition that another event has occurred, then the event is a conditional event. Okay, so kita faham macam ni. Conditional event ni ialah event yang berlaku dengan syarat ada satu event lain yang muncul. Okay, so kita panggil event tersebut adalah conditional event. Okay, kita tengok contoh. Okay, yang pertama, event that a girl is chosen knowing that the student wears spectacles. Okay, jadi di sini saya dah highlightkan. Okay, event that a girl is chosen adalah kita panggil conditional event, event bersyarat. Okay, bahasa mudah ada event bersyarat. So apakah syaratnya? Okay, syaratnya student itu pakai spek. Jadi macam mana kita nak tahu itu adalah syarat? Okay, selalunya dia ada key lah kat sini, keyword. Di sini keyword dia ialah knowing that students wear spectacles. Jadi yang belakang ni adalah condition dia, syarat dia. Dan depan ni adalah probability bersyarat yang kita nak cari. Okay, so contoh kedua. Okay, contoh kedua, a man travelling in a bus reaches his destination on time if there is no traffic jam. Okay, jadi event bersyaratnya ialah apa? Event bersyaratnya dia sampai awal on time, sampai ke destination on time. Apa syarat dia? Syarat dia ialah tak ada traffic jam. Okay, jadi saya dah highlightkan yang merah itu adalah conditional events dan hijau tu adalah dia punya syarat dia, condition dia. Okay, okay. So apa pula conditional probability? Okay, conditional probability ialah kita akan cari nilai probability bagi event yang saya bagi contoh di atas tadi. Okay, maknanya kita nak kira probability ni nanti. Okay, yang seterusnya, okay, kita tengok definition bagi conditional probability dari segi formula dia lah. Okay, formula ni ialah apa? Kita katakan PA given B equal to PA intersect B over PB. So ini simbol ini kita baca sebagai probability of A given B. Okay, so kalau tengok di sini ada vertical line. Vertical line tu ialah kita baca sebagai given that. Okay, vertical line tu kita baca sebagai given that A given B equal to PA intersect B over PB, dan nilai PB ini mestilah tak boleh sama dengan kosong sebab nilai pada denominator. Alright. So kita tengok exercise yang berkaitan dengan conditional event. Okay, so yang pertama PA intersect B, dia bagi PA, PB dan A union B, dan diminta kita cari intersection. Okay, so kita gunakan additional probability rules yang kita dah biasa tengok sebelum ni, iaitu A union B equal to PA plus PB minus A intersect B. So bila kita nak cari intersection, kita boleh ubah, okay, A intersect B jadi subject. Okay, so maknanya A intersect B equal to PA plus PB minus A union B. Dan kita just substitute the values yang diberi dalam soalan. PA ada, PB ada, PA union B pun ada diberi dalam soalan. So we get the answer is 1/12. Okay, okay, next question B, find PA intersect B prime. Okay, PA intersect B prime. Okay, cara nak kira dia ialah PA minus PA intersect B. Okay, macam mana dapat benda ni? Okay, saya dah terangkan dengan jelas dalam kuliah kedua hari tu berdasarkan Venn diagram. Jadi saya tak nak ulang balik lah. Yang masih tak faham macam dapat benda ni, boleh tengok balik kuliah bahagian kedua hari tu. Okay, so kita just substitute the value PA dengan A intersect B yang kita dapat daripada soalan A tadi. So the value is 1/4. Next. Okay, so kita nak fokus pada soalan C dan D di sini sebab melibatkan conditional event formula.
P B given A. B given A, kalau kita tengok tadi formulanya ialah B intersect A over PA. So saya kata tadi yang belakangnya adalah syarat, maknanya di bawah ini mestilah event yang sama. Kalau dalam conditional formula dia belakangnya A, di bawah dia mesti A. Okay, so kita just substitute the value B intersect A. Mana kita dapat B intersect A? Okay, B intersect A dengan A intersect B nilai yang sama. So kita dapat nilai tadi daripada soalan A over PA. So dapat 1/4. Okay, next soalan D. P A given B prime. A given B prime. So formulanya of course A intersect B prime over PB prime. Okay, jadi macam mana nak dapat A intersect B prime? Okay, A intersect B prime dah ada pada soalan B tadi kita dah cari. So kita masukkan saja dekat sini. Okay, over PB prime. PB prime maknanya kita faham daripada complementary event. Okay, iaitu 3/4. So kita masuk dekat sini. Okay, so dapat 1/3. Okay, simple question saja sebab kita nak tengok macam mana pergantian nilai dalam formula conditional probability. Okay, next soalan E. Okay, find the probability that exactly one of A or B will occur. Okay, hanya A atau hanya B sahaja. Okay, jadi macam mana kita nak dapatkan probability tersebut? Kita faham hanya A atau hanya B sahaja. Jadi kalaulah hanya A sahaja, maknanya merujuk kepada kawasan mana? Kawasan biru sahaja. Okay, dan kalau A intersect B prime, maknanya B sahaja, iaitu kawasan yang berlorek merah. Okay, jadi macam mana nak kira kawasan A sahaja? Okay, iaitu PA minus A intersect B. Kita ambil bulatan, tolak dengan intersection. Untuk kawasan berlorek merah pula ialah BB minus A intersect B. Okay, so kita gantikan nilai-nilai yang diberi dalam soalan, semuanya dah ada. So dapat 5/12. Okay, so selesai soalan 13. Kita pergi ke soalan exercise 14. Okay, in a college, 12% of the students are left-handed, 15% of the students are curly-haired, and 3% are both left-handed and curly-haired. Okay, yang ini contoh soalan problem solving yang melibatkan conditional probability. Okay, so di sini saya define dulu event yang ada dalam soalan ini, iaitu event the student is left-handed, saya pilih L, dan student yang curly-haired saya pilih C. Okay, so kita keluarkan apa information yang ada dalam soalan ini. Dia bagi di sini 12% are left-handed. That means probability of L equal to 0.12. Okay, saya tukar kepada bentuk perpuluhan daripada 12% tadi. So PC 0.15 and PL intersect C 0.03. Okay, so kita tengok soalan. Soalan ni kata, given that a student curly-haired, find the probability that the student is left-handed. Okay, so saya dah highlightkan siap-siap lah di sini supaya awak nampak mana satu conditional probability, yang mana satu condition dia, syarat dia. Okay, so macam mana kita nak kenal yang mana satu kita nak cari? Biasanya dia kata find lah. Find, cari apa? Cari probability that student is left-handed. So saya dah define sebagai L. Okay, and then given that student curly-haired, so ni syarat dia lah, ini keyword dia, syarat dia mesti student tu curly-haired. Okay, so bila kita nak masuk dalam formula, kena pastikan jangan tertukar kedudukan C dengan L tu. So syarat dia mesti di belakang. So kita tulis PL given C. Okay, ini syarat dia. So of course formulanya L intersect C over PC. Ini mesti sama. Okay, so L C, yang merah tu yang conditional probability, yang hijau tu syarat dia. Okay, just masukkan nilai yang diberi dalam soalan, 0.03 over 0.15. So we got 0.2. Okay, soalan A. Dan kita pergi soalan B. Okay, what is the probability a student is curly-haired if it is known that the student is left-handed?
Okay. So, yang ni pun saya dah highlightkan. Okay, macam mana kita nak kenal yang mana satu conditional probability. Okay, probability event, conditional event dia ialah student curly hat. So, kita nak cari dia probability-nya. Okay. So, if it is known that the student is left-handed. Okay, if it is known that itu adalah keyword lah, nak tunjukkan itu syarat dia. Kalau kita tahu bahawa student tu left-handed, apakah probability student yang dipilih itu curly hat? Okay, so yang curly hat ni adalah C, left-handed adalah L. So, awak rasa PC given L ataupun PL given C? C given L atau L given C? Okay, syarat mesti di belakang. Syarat dia ialah kalau kita tahu student tu left-handed, maknanya L mesti di belakang, C di depan. Okay, jadi C intersect L over PL. Dan just substitute the value L intersect C dengan C intersect L ialah probability yang sama, iaitu 0.03 over PL 0.12. Then you just calculate the value, you got 0.25. Okay, next. Satu lagi contoh berkaitan dengan conditional probability. Yang soalannya ialah 30 mathematics professors out of 100 who are examined were found to be overweight. 10 of them had high blood pressure. Only 4 of the professors who were not overweight had high blood pressure. Okay, find the probability that a mathematics professor will not have high blood pressure if he is not overweight. Alright, so di sini dalam soalan ini dia mention tentang event di mana seorang dipilih itu overweight dan juga ada high blood pressure. So, saya define dulu event tersebut. Okay, W sebagai overweight dan H sebagai the person had high blood pressure. Okay, then kita keluarkan maklumat yang ada. Okay, di sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak represent maklumat tu dalam bentuk table. Okay, soalan ni minta kita cari event berkaitan dengan not have high blood pressure, maknanya H prime. Not overweight, maknanya W prime. So di sini akan melibatkan H, W dan juga H prime dan W prime. Jadi macam mana kita nak represent dalam bentuk table? Okay, kita tengok soalan ni balik. Kata 30 mathematics professors out of 100, maknanya daripada 100. Okay, 30 of them adalah overweight. Jadi daripada 100 tu 30 overweight. Kita tengok daripada sini. Okay, then 10 of them had high blood pressure. 10 of them ni merujuk kepada 30 tadilah. Okay, daripada 30 itu 10-nya ada high blood pressure. So 10 dekat situ. Okay, then only 4 of the professors who were not overweight had high blood pressure. Daripada yang tak overweight ada high blood pressure. Okay, so kita tengok daripada yang tak overweight ada high blood pressure. So apa nilai di sini? Okay, 4 nilai dia. Okay, so kita dah masukkan semua maklumat yang diberi. Okay, dan kita boleh lengkapkan nilai-nilai dalam table supaya jumlah dia tally balik dengan 100. Okay, so kita dapat nilai-nilai yang lain. Okay, next soalannya minta kita cari daripada table tu apakah probability that a mathematics professor will not have high blood pressure if he is not overweight. Maknanya kita nak cari apa? Kita nak cari probability bagi event dia tak ada high blood pressure. If he is not overweight, maknanya W prime. Okay, so if itu di sini dalam ayat ni, if tu ialah keyword lah, nak menunjukkan not overweight tu adalah condition dia, syarat dia. Syarat mesti di belakang, maknanya mana satu kita akan tulis P H prime given W prime. Okay, yang hijau tu syarat dia saya letak di belakang. Okay, so formulanya of course H prime intersect W prime. Okay, over PBW prime, mesti yang sama dengan yang di bawah. Okay, so formulanya untuk mendapatkan
nilai-nilai bagi probability H prime intersect W prime. Macam mana kita nak dapat ni? Kita tengok intersection antara H prime dengan W prime. So kita tengok okey, bahagian H prime yang saya petakkan tu dengan bahagian W prime, okey, yang saya petakkan dengan warna hijau tu. Okey, so intersection maknanya persilangan antara rectangle hijau dan merah, maknanya 66. Okey, itu adalah bilangan H prime intersect W prime. Ini adalah N bagi H prime intersect W prime. Okey, bukan P lagi, itu baru N. Okey, so per dengan PW prime, so kita cari NW prime. NW prime dekat mana? Jumlahnya ada kat bawah ni. Okey, so NW prime ialah apa? 70. Okey, 70. Jadi kita masukkan nilai 66/100 bagi 70/100. Jangan terus masukkan 66/70 kerana kita mencari nilai probability, bukan N. Nilai yang kita dapat daripada table adalah N. So bila sebut probability maknanya mesti per dengan NS dulu. Masing-masing kena per dengan sampel dulu sebab kita mencari P. So simplify baru kita dapat 66/70. So jangan terus dari sini masuk ke sini sebab kita tak nampak penggantian formula probability tu. So mesti over NS dulu, over 100 dulu. Okay. Okay, next. Kita nak tengok tree diagram. Okay, tree diagram. Kalau awak ingat lagi, tree diagram saya dah pernah sentuh hari itu dalam kuliah bahagian pertama. Tree diagram yang saya gunakan untuk dapatkan outcomes bagi lambungan 3 shilling. Okay, kita gunakan tree diagram. Okay, so hari ini saya nak sentuh sekali lagi tentang tree diagram, tetapi hari ini kita nak fokus macam mana kita nak cari nilai probability daripada tree diagram. Okay, jadi kalau kita ingat balik tree diagram, dia ada ranting. Okay, katakan hujung ranting pertama dan kedua tu, ini kita katakan ranting peringkat pertama lah. Okay, ada event A dengan A prime. Okay, A dengan A prime. So, itu kita tengok event sahaja. Okay, event di hujung ranting. So, hari ni kita nak tengok setiap event tu dia ada nilai probability. So, probability pada tree diagram kita tulis pada ranting dia. Okay, so kalau hujung ni event A, ini adalah PA. Hujung ni event A prime, ini probability bagi A prime. So kita tulis di atas ranting. Okay, next, katakan kita ada ranting peringkat kedua. Eventnya ialah B dengan B prime. Okay, so probability untuk ranting kedua tu masing-masing ialah kita faham sebagai PB given A dan PB prime given A. Okay, kenapa pula jadi ada given kat situ? Okay, kita faham macam ni. PB given A maknanya di sini adalah probability event B muncul dengan syarat sebelum tu A yang muncul. Okay, so ini adalah syarat sebelum B muncul. Okay, jadi that's why dia akan jadi B given A. Okay, sama juga untuk ranting yang kedua ni. Ini kita faham probability bagi B prime berlaku dengan syarat sebelum itu A berlaku. That's why event ranting peringkat kedua tu adalah sebenarnya conditional probability. Dia ada syarat. Kena consider apa yang muncul sebelum ranting kedua tadi. Okay, so sama juga untuk ranting yang seterusnya. Okay. Okay, so sekarang kita nak tengok macam mana kita nak kira probability daripada sebuah tree diagram. Okay, tadi saya tunjuk tempat nak tulis probability tu di atas ranting. So kita nak kira probability daripada tree diagram. Okay, kita kena buat apa? Kita kena multiply along the branches. Okay, sepanjang ranting. Okay, macam mana dikatakan sepanjang ranting tu? Okay, katakan sekarang kita ada ranting pertama. Ranting pertama hujungnya A, so PA dia punya probability. Okay, sambung ke ranting peringkat kedua, hujungnya B dan probability di atas ranting itu ialah B given A. Jadi
kita kena darabkan di sepanjang ranting, along the branches. So kita ambil apa? PA di sepanjang ini kita darab dengan PB given A. Okey. Jadi kita darabkan PA darab B given A. So apa yang kita dapat itu sebenarnya adalah sama macam kita mencari probability of A intersect B. Okey, maknanya sama seperti kita mencari intersection bagi A dan juga B ni, event A dan event B di hujung ranting tu. Okey. So formula ini sebenarnya kalau saya ubah sikit, okey, PA dibahagikan di sebelah kanan, kita akan dapat sebenarnya ini adalah formula conditional probability. Jadi di sinilah datangnya formula conditional probability. Okey. So saya lengkapkan gambar rajah tadi. Okey, kita ambil satu contoh lagi. Katakan ranting ini dengan ranting ini. So di sepanjang ranting ini kita darabkan. So PA prime darab P prime given A prime. Okey. So nilai yang awak darab ni sama dengan nilai probability bagi intersection antara event apa? Antara apa? Antara event A prime dengan event B prime. Okey. Jadi maknanya kalau soalan tu terus cari intersection, maknanya awak darab saja ranting ke ranting. Okey. Okey, so kita dah settle konsep conditional probability. Okey. Next, kita nak tengok pula independent event. Okey. Okey, independent event. Apa makna bagi independent event? Okey, sebelum kita tengok makna bagi independent event, kita tengok balik formula probability rules tadi. Okey, probability conditional rules tadi. Kalaulah saya darabkan PB dengan A given B, kita akan dapat macam ni. Okey, A intersect B equal to A given B darab dengan PB. Okey. So, pergi ke independent event tadi. Okey. So, apa maksud independent event pula? Tadi kita dah tengok maksud bagi conditional, iaitu bersyarat. Okey. Independent event pula ialah apa? Maknanya kalau A dengan B tu adalah dua event yang independent, jadi kita faham outcome bagi event A tidak mempengaruhi event B ataupun sebaliknya. Okay. So that's why dia kata outcome of one event does not affect the outcome of other. Okay. Jadi A dengan B itu tidak bergantung, independent. Okay. Outcome-nya tidak bergantung antara satu sama lain. Okay. Jadi kalaulah daripada conditional event PA given B, kita faham ini syarat dia kan. Okay, jadi kalaulah syarat itu tidak mempengaruhi A, does not affect A, maknanya kita dapat balik PA itu sendiri. Okay. Nah, sama juga kalau PB given A, maknanya B given A, B berlaku dengan syarat A berlaku. Jadi A ni does not affect B, tidak mempengaruhi pun B. Jadi kita dapat balik PB itu sendiri. Okay. Jadi kalaulah kita nak cari PA intersect B, kalau daripada soalan formula tadi saya dah ubah, A intersect B equal to A given B darab PB. Maknanya kalaulah ini adalah independent antara satu sama lain, A dengan B adalah independent. So daripada sini, okay, A given B dapat PA, maknanya A given B dapat balik PA. Okay. So darab dengan PB. Okay. Jadi kita faham kalaulah A dengan B independent, maknanya intersection bagi A dengan B kita darab sahaja PA dengan PB dengan syarat independent, baru kita boleh darab sahaja. Kalau tidak, tak boleh terus darab PA darab PB. Dia mesti kita tahu dia independent. Okay. Dan konsep independent event ni, kalau kita tahu A dengan B independent, okay, A prime dengan B pun independent, A dengan B prime independent, dan
A prime dengan B prime pun independent. Maknanya complement event dia pun independent juga antara satu sama lain. Okay, kalau kita tahu A dengan B tu independent. Okay. Okay, kita tengok satu contoh yang berkaitan dengan independent event. Okay, dia beri di sini A, B and C are three events such that A dengan B adalah independent dan A dan C adalah mutually exclusive. Okay, so dia bagi nilai PA, dia bagi PB, dia bagi PC dan juga B intersect C. Okay, soalannya cari PA union B. Cari PA union B, so kita gunakan formula additional probability rules. PA plus PB minus PA intersect B. Okay, so ganti saja nilai. Okay, PA dengan PB, tetapi A intersect B kita tak tahu kan. Okay, macam nak dapat A intersect B, kita faham dia dah bagi tu dalam soalan. A dengan B adalah independent. Okay, independent yang saya biru kan tu. Okay, so kalau independent, A intersect B maknanya adalah PA darab PB. Okay, jadi kita terus ganti saja nilai 0.4 untuk PA, PB 0.2. Yang ni kita dah darab. Okay, dengan syarat independent sahaja boleh terus darab macam tu. Alright, soalan B. Find P, C given B. Okay, C given B maknanya formula C intersect B over PB. So kita ada B intersect C. Di sini minta C intersect B, maknanya sama sahaja, iaitu 0.1 over PB 0.2. Just simple. Simple question. So kita dapat 0.5. Okay. Next kita nak tengok C. Probability of C given A prime. Okay, formulanya of course C intersect A prime over PA prime. Okay. So now macam mana kita nak dapatkan C intersect A prime? Dalam soalan dia tak bagi. Okay, dalam soalan dia tak bagi C intersect A prime. Macam mana kita nak kira? So kalau tak nampak, itu saya dah kata kalau tak nampak boleh guna Venn diagram. Okay, kita lukis Venn diagram. Antara A dengan C, kita nak lukis dalam keadaan intersect atau tidak? Okay, dalam soalan dia bagi tahu A dengan C adalah mutually exclusive. Ingat balik, apa makna mutually exclusive? Eksklusif maknanya tidak bersilang. So kita lukiskan A dengan C dalam keadaan tidak bersilang. So kita tandakan mana kawasan C yang merah, mana kawasan A prime selain A prime, komplement kepadanya. So intersectionnya adalah di mana yang ada lorekan merah dan lorekan biru. Jadi macam mana nak kira? Tak kira. Sebulat memang dia berada dalam bulatan C. So kita dapat PC lah, sebab dia tidak bersilang. Okay, so kes tak sama. Kalau bersilang mungkin C intersect A prime dapat lain. Kalau bersilang C intersect A prime dapat lain. Okay, that's why penting kita tentukan dia eksklusif ataupun tidak sebelum lukis Venn diagram. So kita gantikan saja nilai, dapat 0.3 over 0.6 dapat 0.5. Okay, next. Dah habis soalan 18. Kita pergi ke soalan 19. Okay, soalan 19. Okay, dia bagi a mathematics puzzle. Is given to 3 students, Amin, Ali and Abu. Okay, from the past experience, known that the probabilities Amin, Ali and Abu will get the correct solutions are 0.65, 0.6 and 0.55 respectively. If 3 of them attempt to solve the puzzle without consulting each other, find the probability that the puzzle will be solved correctly by all of them. Okay, so saya define dulu event untuk setiap orang menjawab dengan betul. A untuk Amin, B untuk Ali dan C untuk Abu. Okay, so kita keluarkan dulu maklumat dari soalan. Probability Amin get the correct is 0.65, untuk Ali 0.6 and untuk Abu is 0.55. So now
kita nak cari soalan, nak selesaikan soalan, the puzzle, probability that the puzzle we solve correctly by all of them. Apa maknanya? Okay, semua jawab betul. Kita faham? Event, Amin jawab betul dan Ali jawab betul dan juga Abu jawab betul. Jadi maknanya kita nak cari PA intersect B intersect C. Okay, jadi macam mana kita nak kira probability bagi intersection antara tiga event ini? A intersect B intersect C. Okay, so so di sini keywordnya ialah apa? Without consulting each other. Maknanya probability dia orang nak jawab dengan betul, okay, adalah independent. Event dia orang jawab dengan betul itu adalah independent. Sebab apa? Tidak tanpa consulting antara satu sama lain. Okay, jadi event-event ni adalah kita panggil independent event. Probability Amin jawab betul, independent dengan probability Ali jawab betul, dan independent juga dengan Abu jawab betul. Jadi bila independent, we just can simplify, multiply sahaja PA darab PB darab PC. Then just substitute the value given, then we get the answer is 0.21. So di sini konsep dia tidak bergantung antara satu sama lain untuk menjawab dengan betul. Okey, tidak berbincang. Okey, so soalan kedua, soalan B. Okay, find the probability that only one of them will get the correct solution. Okay, only one. Okay, sama ada Amin sahaja atau Ali sahaja atau Abu sahaja. Okay, so macam mana kita nak tuliskan dari segi simbol untuk menunjukkan hanya seorang saja yang jawab betul? Okay, jadi simbolnya ialah, kita faham, Ali sahaja, yang lain tu salah, so kita letak komplement lah, tidak menjawab dengan betul. Ataupun Ali sahaja ataupun Abu sahaja yang jawab betul. Okay, jelas? Dan macam mana kita nak kira? Okay, dalam tadi saya dah sebut, kalau A dengan B dan C juga adalah independent antara satu sama lain, maknanya complement eventnya juga adalah independent. Jadi bila B prime dengan C prime pun independent, maknanya kita boleh terus darab sahaja. Okay, untuk yang pertama, okay, yang pertama ni, okay, kita darab sahaja 3 ni. Yang kedua ni, kita darab sahaja 3 ni. Macam tu. Okay. Sama juga untuk yang ketiga, di mana Abu jawab betul. Just multiply ketiga-tiga nilai probability. Cuma kena dapatkanlah probability bagi complement event. Contohnya kalau PB prime di sini apa? Di PB prime maknanya kita kena ambil 1 tolak 0.6 lah. So kita dapat 0.4. PC prime, kita ada PC, so 1 tolak 0.5, so kita dapat 0.45. Okay, sama juga untuk yang dua kumpulan lagi ni. Okay, jadi kita dapat 0.29. Okay, so kita ada berapa soalan lagi? Satu sahaja lagi. Okay, kita ada satu sahaja lagi soalan. Soalan terakhir iaitu exercise 20. Okay, there are 60 students in a certain college. 27 of them are taking mathematics, 20 are taking biology, and 22 are taking neither mathematics nor biology. Okay, so di sini kita keluarkan dulu event dia. Saya define dulu. B sebagai event of student taking biology, M student of taking mathematics, and X ialah number of student taking biology and mathematics. Okey, kalau kita tengok apa yang saya tulis di sini, B dengan M tu capital letter sebab saya define sebagai event. Okey, ini balik pada kuliah pertama, untuk event kita define sebagai capital letter. So kenapa yang ni saya pakai huruf kecil X? Okey, kalau awak tengok, inilah number of student yang mengambil biology and mathematics. Okay, nanti kita akan tengok bila kita nak pakai X tu. Okay, saya define dulu di sini siap-siap.
Okay, so kita keluarkan maklumat. Dia kata 60 students in a certain college, maknanya bilangan sampelnya 60. 27 of them taking mathematics, maknanya number yang ambil matematik ialah 27. Okay, 20 are taking biology, maknanya N B equal to 20. And maklumat yang terakhir ialah 22 are taking neither mathematics nor biology, maknanya 22 tidak mengambil mana-mana satu. Mathematics tak ambil, biology pun dia tak ambil. So macam mana kita nak tulis lagi simbol? Kalau masih ingat, dulu pun kita pernah jumpa contoh macam ni. Okay, mana kita mencari bilangan M prime intersect B prime. Tak ambil kedua-duanya. Mathematics tak ambil dan biology pun tak ambil. Okay, so 22 orang. Okay, so now kita nak jawab soalan A yang pertama. Find the probability that a random selected student takes both mathematics and biology. Okay, macam familiar juga soalan ni, pernah jumpa. Okay, kita nak cari probability yang ambil matematik dan biology. So kita nak cari PM intersect B. Okay, PM intersect B. So formulanya of course NM intersect B over NS, kan? Standard lah bagi formula probability. So berapakah bilangan yang mengambil matematik dan biologi? Okay, bilangan itu tidak diberi dalam soalan, kan? Dia bagi NS, NM, NB, NM prime intersect B prime sahaja. NM intersect B tak diberi. So, apa yang awak faham dengan N intersect B ni? Okay, apa yang awak faham? Ia adalah bilangan pelajar yang mengambil matematik dan biologi. So, that's why di sini saya dah define sebagai X tadi. Number of students taking biology and mathematics. Okay, so kita nak cari X tu. Dah tahu X, baru boleh jawab soalan PM intersect B. Okay. Okay. So macam mana dapatkan X? Okay. So kita lukiskan sekali lagi Venn diagram. Okay. Macam mana lukis Venn diagram antara M dengan B? Okay, of course ada intersection lah, sebab kita nak cari intersection kan sekarang ni. Okay, so kita lukis dalam keadaan apa? Kalau intersection maksudnya not mutually exclusive lah, tidak bersilang. Okey, so di mana letaknya bilangan yang mengambil kedua-dua subjek ini? Of course pada persilangan. So di tengah-tengah tu adalah X. Okey, di sini adalah X kita. Okey, now kita nak cari NS juga. Okey, sebab kalau tak tahu NM intersect B dengan S, tak boleh cari PM intersect B, kan? Jadi selain nak cari X, kita kena tahu juga NS, iaitu jumlah sampel. Jumlah sampel kita berapa? 60, dah diberi dalam soalan. Okey, jadi kalaulah nak cari kawasan yang ini saja. Okey, maknanya kita tahu NM berapa? NM 27. Jadi maknanya kawasan yang berloret merah tu saja ialah berapa? 27 tolak X. Okey. Kemudian kalau kita nak cari kawasan yang berloret ini saja. Okey. Maknanya kita tahu NB 20 tolak dengan X. Okey. Okey, so kita dah dapat kawasan pertama, kawasan kedua dan kawasan ketiga. Okey. Dan kita ada maklumat lagi dalam soalan kita tak masukkan, iaitu NM prime intersect B prime equal to 22. Dekat mana kawasan ini? Maknanya dia berada dalam kawasan di luar daripada bulatan, tak mengambil mana-mana subjek tetapi masih masuk dalam sampel 60 orang tu. Maknanya 22 tu di luar. Okey. Jadi kita faham jumlah semua dalam rectangle tu ialah sama dengan 60. So kita totalkan semua tu equate dengan 60. Okay, so kalau kita selesaikan persamaan tu, kita boleh dapat nilai X, iaitu 9. Okay, jadi 9 itu ialah bilangan M intersect B. So kita boleh kira lah probability bagi M intersect B, iaitu 9/60.
So we can simplify to 3/20. Okay, so kita pergi ke soalan kedua, iaitu find the probability that a random selected student takes mathematics only. Okay, so kes ni pun macam kita dah biasa sangat jumpa. Okay, macam mana di mana kawasan yang mengambil matematik sahaja, maknanya kawasan ini yang saya lorekkan ni, yang tak termasuk persilangan. Okay, so nak tahu probabilitinya ialah M intersect B prime, maknanya M sahaja dan bukan B. Okay, so of course formulanya lah M intersect B prime over NS. And then to find the value of M intersect B prime, kita kena ambil 27 minus 9. 27 minus 9 kita dapat 18/60. So simplify to 3/10. Okay, yang ini 27 minus 9 adalah M intersect B prime. Okay, last question untuk kuliah ini dan terakhir juga dari saya untuk hari ini dan untuk chapter ini. Okay, exercise 20B. A student is selected at random. Determine whether event taking mathematics is statistically independent of the event taking biology. Okay, apa dia nak di sini? Tentukan sama ada event taking mathematics secara statistiknya ialah independent ataupun tidak dengan taking biology. So bila dia nak kita tentukan secara statistik, maknanya kita kena buktikan dari segi nilai lah. Macam ni kita nak tunjukkan event ambil matematik dengan event ambil biology ni independent. Okay, kita tahu kalaulah event M dengan B independent, konsep independent ni kita boleh buktikan kalau M intersect B sama dengan PM darab PB, sebab it does not affect another event. Okay, so kita check lah, kita check untuk left hand side PM intersect B. Kita dah dapat nilai itu daripada soalan sebelum ini, A1 tadi, iaitu 3/20. Then kita check pula untuk right hand side of the equation, PM times PB. So PM ialah berapa probability yang mengambil mathematics, maknanya 27 untuk NM over NS, iaitu 27/60. Okay, kemudian untuk PB pula ialah NB over NS. So kita gantikan dengan 20/60. So kalau kita kira nilai dia ialah also 3/20. Okay, so kita buat sikit conclusion di sini lah. Since PM intersect B equal to PM darab dengan PB, so conclusionnya ialah kita katakan event taking mathematics is statistically independent of the event taking biology. Okay, kita buktikan dari segi persamaan itu untuk independent event. Okay, jadi ada exercise yang saya tak terangkan, jadi awak boleh bincang dalam kelas tutorial. Okay, jadi setakat ini sahaja kuliah untuk chapter 8. So saya harap yang mana belum menonton video-video bahagian 1 dan 2 kena tonton, sebab setiap part kuliah itu ada kaitan dengan part yang sebelum tu. Okay, jadi kalau awak tengok tanpa menonton yang sebelum tu, awak tak nampak lah, tak faham lah. Okay, jadi setakat ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.